asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Yaqulu al-imam Asiruddin al-Abhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-qawlu syarihu al-haddu qawlun dalun ala mahiyati syai' wa huwa alladhi yutarakkabu min jinsi syai' wa faslihi al-qaribaini kal hayawanin natiki binisbati ilal insan wa huwa al-hadd at-tamu wal haddun nakisu wa huwa alladhi yutarakkabu min jinsi syai' al-ba'idi wa faslihi al-qaribi kal jismin natiki binisbati ilal insan wa rasmut tam wa huwa alladhi yutarakkabu min jinsi syai' qarib wa khawasihi allazimati lahu kal hayawani dhahiki fi ta'rifil insan wa rasmun nakitu wa huwa alladhi yutarakkabu min aradiyatin takhtassu jumlatuha bi haqiqatin wahidatin ka qaulina fi ta'rifil insani innahu mashin ala qadamaihi aridul azfari badiyul bashrati mustaqimul qamati dhahakun bit tabai. Baik. Jadi hari ini kita masuklah tajuk hak besar dalam bab tasawwur ialah qaulus syarih. Ini panggil maqasid, tujuan. Betul? Jadi tasawwur ada dua, ada mabadi, ada maqasid. Mabadi tasawwur ialah kuliah khamsah. Maqasid tasawwur ialah qaulus syarih ataupun ta'rif. Deh. Jadi kita lepas dah qaulus syarih. Jadi apa? Kita lepas dah kuliah khamsah. Maka kuliah khamsah itulah jadi asas kita nak bina ta'rifkan sesuatu benda majhul. Jadi kita nak ta'rifkan sesuatu benda majhul kena guna kuliah khamsah. Makna tak kalau kita tak guna kuliah khamsah fasik, palsu. Ta'rif kita tak diiktibarkan oleh ahli ilmu. Sebab kata ilm dia kena bina atas qawaid. Makna tak kalau kita nak ta'rif sesuatu tanpa qawaid, jadi ta'rif kita tu ghairu mu'tabar, tak diwakilkan sebab tak ada qawaid. Kalau itu dah. Jadi kita lepas lagi dah kuliah khamsah. Kuliah khamsah tu tak payah kita ulang dah. Jadi kini kita masuknya qaulus syarih. Ataupun dia panggil satu lagi, dia panggil at-ta'rif. Ataupun satu lagi dia panggil al-mu'arraf. Al-mu'arraf. Mustalah tu lelaka tu. Maka ta'rif yang mana kita nak mengaji dah. Ya ada syak, ya ada cara dia. Ta'rif yang mana musannif kita rahimahullah taala sebut. Ta'rif kalau syarah kita menjalani muka sunnah kita. Dan juga ulama mantik ni pun sama. Ta'rif ada dua. Ta'rif hadd. Ta'rif dengan rasmu. Ta'rif hadd iaitu ta'rif apa? Panggil ta'rif bi, panggil ta'rif dengan panggil ta'rif bil bizatiyat. Gitu. Seolah kata bil hadd ni mana at-ta'rif bizatiyah dengan segala zati kuliah tanya dulu lah. Nampak tak? Kita ni lupa dah hak asal tu. Kuliah ada zati dan aradi. Rasmu ni makna ta'rif bi aradiyah. Ni lupa sah. Sebab ta'rif bina atas kuliah khamsah. Artinya kita kena gamar tasawuf kuliah khamsah sebelum, makna kena gamar sungguh. Sebab ahli tak
Kalau kita tak gambar molek, tak erti molek kuliah khamsah, kalau syariah tak asing masuk kita belajar. Had ada dua. Nah, had ada dua, ada tam, ada nakis. Rasmu bersama ada tam, ada nakis. Jadi takrif semua ada 4 peringkat. Hak ni hak nombor 1. Ikut kita takrif nombor 1. Takrif apa saja benda majhul, hak paling utama kali, hak paling molek kali, hak paling ahsan kali ni hatta. Kalau tak kuasa juga hatta, dia hak nakis, tak kuasa. Misalnya benda majhul, pak kita tak kuasa nak takrif hatta, kita kepada hak nakis. Tak kuasa pula hak, sebelum hak tak kuasa pergi kepada rasmuta. Lepas tu rasmun nakis. Lepas tu akhir sekali ke apa? Akhir sekali takrif dengan lafaz. Ini lafaz muradih. Dia juga setengah ulama masuk le bagi bab takrif lafaz. Supaya kita kata bashar. Apa makna bashar? Insan. Takrif lafaz muradih. Ghadhan fard. Apa ghadhan fard? Asad. Maka hak tu ia bukan mantik cara. Mantik tak cara. Hak tu kembali kepada luah. Hak ni kembali kepada luah. Tapi setengah kitab mantik dia sebut juga. Sebut cara sepitah lalu kata aksa mantik. Tapi hak lain tu bukan inti. Bukan zati mantik. Zati mantik ni had dengan rasm. Setengah ulama tu takrif dengan misal boleh. Ya, takrif misal, takrif bil misal. Gapo ising? Itulah al madrasatu al kitabu tu. Gapo fa'il daraba akala tu lah. Kita rajak kita. Jadi kita takrif aku takrif dengan misal pun boleh, tapi bukan dalam bahasa mantik tu. Hak mantik yang inti dia iaitu takrif had dengan rasm. Takrif had gapo tak dengan had cara kita nak buat. Misal benda majhul, kita nak takrif dengan had tam. Lagu mana cara dia? Iaitu kita nak tersusun daripada jinsu qarib. Hak ni saya ayat kalau tak reti hak ni saja. Campur dengan faslun qarib. Pahala kita tak kuliah khamsah gapo jenis gapo fasah. Makna kata takrif apa saja kalau tersusun dalam takrif tu jinsu qarib dengan faslun qarib. Mana takrif sebut dengan hatam. Pak kita tahu siapanya tahu. Hak ni ahli takhassus. Ahli takhassus masing-masing. Ulama mantik buat kawaid saja ya. Ulama mantik dia tak tahu kata hatam bagi isim gapo, hatam bagi fi'il gapo, hatam bagi harah gapo, dia tak tahu. Hak tu kembali ahli nuhah. Patut ulama mantik tak tahu juga hatam bagi solat gapo, solah tu gapo, hatam bagi zakah tu gapo, hatam bagi siam tu gapo. Hak tu kembali kepada fuqaha. Faham tak? Dan juga ulama mantik tak tahu juga hatam hadis dhaif tu gapo, hatam bagi hadis sahih tu gapo. Hak tu kembali kepada ulumul hadis. Faham tak? Dan juga ulama mantik tak tahu juga takrif makki guna, takrif madani macam syita'i, saifi masalan. Kita kata hak tu kembali kepada ulama ulumul Quran. Dan juga ulama mantik tak tahu juga kita katanya gapo am, gapo khas, gapo mutlaq, gapo muqayyad, gapo muawwal, gapo zahir. Semua tu ulama mantik tak tahu. Kata tak ada hatta bagi lafaz tersebut gapo tak tahu. Hak tu kembali kepada usuliyin. Nampak tak? Berarti tiap ulama masing-masing dia tahu medan dia masing-masing. Jadi ulama masing-masing tahu kata satu mustalahat benda majhul ni buat guan nak buat orang lain, buat orang pakat tahulah ke istilah dia. Pasti kena takrif. Pas takrif hak paling ahsan kali dengan hatta. Apabila hatta you kena cari dalam lafaz tersebut mana jinsu qarib dulu. Lepas lah dia mana jenis. Misalnya dia nak takrif apa, kita kata isim. Ulang nahwu. Yang takrif isim ni majhul. Pas buat guan. Pernah cari hak jinsu qarib bagi isim tu apa? Ya ijtihad buat ya perhata. Sebab kaedah mantik buat dah ni. Kalau kawaid mantik katanya kalau sebut hatam kena susun murakkab min jinsul qarib wa faslun qarib. Kena ada dua juzuk. Jinsul qarib dengan faslun qarib. Dua qarib dua. Kalau gitu isim majhul. Lepas tu nak takrif hatam, berarti kena cari jinsul qarib bagi isim tu apa dia. Hak tu kau ni kata nuhah. Setelah mana cari dah jin. Pas jin ni mustarak baina isbaghiha. Tak gambar lagi mah itu syai. Ya kena ada faslun sebab yumayyizu an ghairiha. Kena yumayyizu an, kena beza di antara benda lain. Berarti kena faslun qarib. Kena ijtihad pula situ.
Apa faslun qarib bagi isim ni? Perah tak lah situ. Pakai mudah. Tapi nak buat takrif pakai mudah. Ni tak apa kita tengok ulama nahwu dah. Kita rasa pemudah. Cuba ulama nahwu tak buat, usul kita buat. Boleh tahu? Boleh tahu kata kita ni setara mana. Habis tu kita tak boleh buat lekeh mai ulama. Ulama nahwu kata jinsu qarib bagi isim ialah kalimatun. Sebab kalimatun turun dah ya isim dah. Lepas dah. Lepas dah kalimah lafaz. Lafaz ni jinsu ba'id. Masalah dah. Ni cara tatbik kawan. Lepas tu boleh kalimah dah. Lepas kalimah ni mustarak baina ism wa ghairihi, sebab kalimah ni baik jinsu qarib. Apabila jenis apa panggil zati mustarak. Tak gambar lagi mah itu syai. Jadi isim tak faham molek lagi. Jadi kalau kita takrif setara ni membawa kepada fi'il per isim, haraf per isim. Pada buat ke mana? Kena bagi asyai yumayyizu an ghairi. Suatu yang beza isim daripada yang lain. Ya, berarti itu faslun qarib. Iaitu kalimatun dalat ala maknan ila akhirih. Itu sepanjang tu dia panggil faslun. Tu dia panggil faslun qarib. Sebab apa? Sebut dalat ala maknan ila akhirih, keluar isim, keluar fi'il. Cukup. Jadi takrif kalimatun ila akhirih, kita tasawur dia kata isim lagu ni. Kelima ada makna pada diri, tak kait masa. Artinya apabila kita tatbik juz'iyat, tengok ni ising. Alasannya makna pada diri tak kait masa. Makna pada diri tak kait masa. Jadi kita tasawur kena dengan waqi'. Hak tu matlamatnya. Kita nak tu ya apa saja, nak tasawur kena dengan waqi'. Tak usah kata tasawur salah. Hak sungguh kuning kita tasawur salah. Apabila tasawur salah, jadi hukum pun salah. Sebab hukumnya bagaimana? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Berarti kita nak hukumkan sesuatu, ia bina atas tasawurkan sesuatu. Berartinya kalau kita tasawur lagu mana, ya hukum ikut tu. Pahala kita tasawur salah, hukum salah. Hukum dah buat isbat atau nafi. Sama ada kita isbat sesuatu bagi sesuatu, ataupun kita nak nafi sesuatu bagi daripada sesuatu yang lain. Pahala kita tasawur salah. Dah. Kita tahu manusia sebab takrif insan kita takrif we demo pakai kata sepuluh lembu. Kalau itu hukum manusia makan upuk, hukum tu pas wakil tu dah. Dah kita tasawur manusia lembu dah. Tu manusia aja tah duduk di hotel tu. Dia kata manusia makan makan upuk. Tu hukum dia tu. Pas hukum kena tak kena sebab tasawur tak kena. Pas manusia makan upuk ke sungguh dak. Habis itu tasawur penting. Pas kita nak takrif kena we kena molek. Ini takrif nombor satu. Seperti kita takrif lafaz insan, lagi kita takrif dengan hayawan, natik. Kalau hayawan ni nak sebut insan, dia panggil jinsu qarib. Oleh kerana kalau kita tengok lajah dulu, jadi hayawan insan dah. Lepas tu natik, ia nak beza dengan setara dengan dia. Amma yusyariku fil insan, sama fil hayawan. Hos kosi sama-sama kata hayawan. Faras, asad, kirdum. Sebut natik keluar tu baik tu dah. Jadi natik mengi faslun qarib. Inilah. Jadi hayawan natik takrif bagi insan bagi hatta hok ni takrif hok bis sekali. Takrif nombor satu. Kalau tak kuasa ni misalnya Syak tak kuasa tak kuasa. Nak takrif suatu benda dengan hatta tak kuasa. Kacau nak perah otak pun tak tubik. Tak tubik natijah duk gitu-gitu. Kalau kacau buat jadi tak tasawur kena. Tasawur tak kena dengan waqi'. Jadi hak ni apa hak nakih? Hak nakih ialah murakkab min jinsu ba'id wa faslun qarib. Au bil fasli qarib wahdah. Dengan fasa qarib saja, tanpa ada jenis. Jadi kita tak ada suatu tak ada jenis ni. Ataupun kalau jenis enggak jenis baik. Seperti kita takrif insan dengan kata al-insan huwa jismun natik.
Tak? Kalau jismun nasbah insan jinsu ba'i duk taru. Ataupun jauhar natik. Boleh tak? Tapi syarat kena faslun qarib, jangan faslun ba'i. Kalau faslun ba'i tak sah. La yasih abadan. Takrif sebelah zatiyat, ingat molek. Takrif sebelah zatiyat wajib kena ada faslun qarib. Ada pun takrif belah aradiyat, ia kena ada khassah lazimah. Belah ni. Wajib. Tak ada. Takrif dengan had, tak kiralah had tak had nakih. Sebab kata tak dengan had, wajib kena ada faslun qarib. Kalau tak ada faslun qarib, tak sah takrif. Ha, siap apa nak takrif gumano had tu. Habis tu kita tak boleh buat main dengan ulama. Ulama tu heavy ilham, tu heavy istimewa dia. Dia boleh nampak hakikat suatu, boleh takrif. Berartinya nampak dah hakikat suatu tu, pasti boleh royak kita tak nampak. Boyoyak kita, jadi kita nampak seperti yang nampak. Alhamdulillah, satu nikmat dah bagi. Bagi satu nikmat dah bagi kita satu. Sebab kalau harap kita tak nampak suatu. Ha, ni nak ayat kata ni dah tepat. Hak Allah Ta'ala takrim ke Bani Adam ni. Karamna Bani Adam aja. Ayat Quran lagi tu. Kerana otak manusia ni bukan biasa, tahui. Nampak tak? Otak manusia tu. Tengok boleh tahu jin ni, boleh jauh fasa. Maka fasa, ingat molek. Hak ni kaedah. Fasa bagi tiap-tiap suatu ia ada so ya, tak boleh berbilang. Ialah pada khassah. Khassah boleh berbilang. Fasa bagi setiap sesuatu, setiap mahiyatu syai', setiap diri sesuatu, ia kena ada so. Sebab kita manusia natik, lain dah natik bukan. Lepas tu kera ada ya, ada fasa dia. Apa fasa? Tanya fuak ulama biologi. Biologi boleh jawab. Gapo natik bagi singa? Tanya mereka tu. Sebab mereka dah habis umur dengan ilmu hayawan. Dia tahu habis mana beza singa, beza mana dengan gima, beza dengan kucing, beza mana dengan anjing, beza mana dengan dan sebagainya. Artinya beza-beza tu kena ada faslun. Fi zati kena gaitlah kalau fi zati. Artinya kalau beza ada yumaizu. Berarti kena ada fas. Artinya tiap-tiap makhluk Allah Ta'ala ada fasa dia. Cuma Allah Ta'ala nak ilham kepada hamba dia yang anu. Mana tu boleh tahu. Jadi setiap makhluk Allah Ta'ala kena faslun. Faslun ni dah beza dengan yang lain. Palie, kita pohon durian, ada faslun dia. Dia tak sama dengan pohon itu apa, rambutan. Tak sama dengan pohon apa, nangka kita kata. Tak sama dengan pohon pineh, pohon apa dan sebagainya. Artinya boleh tak sama tu, berarti ada faslun. Faslun bagi pohon durian ke apa? Kena tanya ulama nabat. Kena kita khusus mereka tu. Sebab mereka tu dah habis umur untuk kaji segala tumbuhan tamu ke bumi. Nampak tak syukur dah. Jadi ulama mantik ni ayat tak boleh. Ulama mantik ayat kaedah ya. Kaedah amah. Lepas tu dari mumik kaedah kita tebik masih tak khusus masing-masing. Amo tak khusus nabat amik mantik kita tebik. Amo tak khusus halbah. Binatang lalau mantik mang kita tebik kata sultong tak serupa dengan udang di mana, ikan ni tak serupa dengan ikan ni di mana. Berarti ikan semua tu ia ada faslun masing-masing. Misalnya ikan you tak serupa dengan ikan kembang, sultong tak serupa dengan udang. Boleh tak serupa tu ia ada faslun dia. Faslun mana faslun sultong faslun udang, wallahu alam. Hak tu kembali kepada ahli takhassus lah, takhassus ulama bahr. Nampak dah? Kalau gitu kita takrif dengan jinsu ba'i, dia panggil jismun natik. Ataupun kita takrif dengan fasa qarib saja. Al-insan huwa natikun sah. Manusia itu ialah yang berfikir. Cukup sah. Sebab apa? Kita tak kuasa nak takrif dengan hatta, kita takrif dengan hak nakis. Jadi kita takrif dengan buat khassah sajalah takrif. Bu khassah pok dah takrif. Ya cukup. Jadi kita gambar tasawur gambar insan tu kena mutabik li waqi' lah. Jadi sebut tak insan yang berfikir. Jadi bawa kita tengok duk jalan tawatah tu sorek tu satu insan. Tu insan sebab dia pemikir. Jadi kaki empat duk jalan kena-kena tu bukan insan lah. Baik tak lanang berfikir. Jadi kita tasawur mutabik li waqi'. Kalau kita tak kuasa belah ni. Tak kuasa nak cari faslun. Misalnya suatu benda tak kuasa,
Kita tak mampu nak cari faslun setiap sesuatu. Berarti kita kena pergi takrif belah ni. Belah lek rasam. Belah rasam ni iaitu takrif dengan khassah lazimah. Deh. Iaitulah ia ada apa? Ia ada rasmut tam iaitu tersusun daripada jinsu qarib dengan khassah lazimah. Sebab khassah ada dua kan, kita muhadathah lepas ada mufarid, ada lazimah. Seperti contoh insan takrif apa? Hayawan katib ataupun katib bil quwwah. Benda hidup yang pandai menulis, yang boleh isti'adat untuk menulis. Katib hayawan qari, benda hidup yang boleh sedia, boleh untuk nak belajar, terima, baca. Boleh takrif gitu. Sebab kalau kita sebut khassah ni katib, berarti khassah bagi sesuatu boleh berbilang. Ingat, ni kaedah dua ni. Kaedah had dengan rasam dah. Fasa tak boleh berbilang. Hanya satu ya. Mustahil fasa nak berbilang. Ini indal jami', bukan sorry tak, indal jami'. Fasa bagi suatu benda hanya so ya. Sebab kita manusia natik. Nak pergi dalam natik ada dah. Tapi kalau khassah banyak, katib lah, qari lah, dhahak lah, mufassir, muhaddis, nahwi, faqih, mukri, semua tu panggil khassah bagi manusia. Berarti khassah bagi suatu benda ada berbilang, boleh berbilang. Ni khassah. Begitu ke aradiyat boleh berbilang. Dua-dua ni mana terbelah le aradiyat, kita boleh satu benda boleh berbilang. Sama ada berbilang khassah ataupun berbilang aradiyat. Tapi apabila pergi praktik, tengok bagi kita praktik gapo tak ada. Ada jenis, ada fasa. Ada jenis, ada khassah lazimah. Kalau tak kuasa yang tiga, hak akhir sekali, hak martabat rendah sekali, iaitu kita takrif dengan jins, iaitu rasmun nakis. Jinsu ba'id dengan khassah lazimah. Ataupun kita takrif dengan au khassah wahdah. Khassah saja. Seperti kita takrif insan apa? Insan jismun katib. Jisim yang boleh persiapan terima menulis. Jisim yang boleh terima baca. Ataupun katib saja. Insan ialah katib, boleh. Insan ialah katib. Apa katib? Yang ni boleh persiapan untuk nak menulis. Manusia tu pia manusia ialah yang boleh terima menulis. Boleh sah takrif betul. Manusia tu gapo? Yang boleh terima baca. Boleh. Manusia gapo? Yang boleh terima suka, dhahak. Suka, dhahik kita kata. Dah. Tu dia panggil khassah saja. Maka hak ni lah hak belakang su. Yang kita lemah belakang, lemah nak cari, kita lemah nak cari jenis, lemah nak cari fas. Apabila lemah dua perkara ni, maka kita takrif dengan khassah saja. Maka khassah saja ni tak dapat tidak, dia kena cari temu. Sebab kita nak beza misalnya dua benda ni tak sama. Tak sama tu dia kena ada tepat tak serupa dia, khususiat dia. Khususiat tu dia bagi khassah. Benda ketentuan bagi hak ni boleh tak serupa dengan ni. Berartinya benda ketentuan hak ada dia ni yang tak ada dia ni. Tu dia panggil khassah bagi hak ni. Supaya kita kata katib. Manusia dengan mana benda hidup yang lain lagi, tapi kita tak kuasa nak cari jenis, tak kuasa nak cari faslun. Tapi kita tengok manusia dengan lembu tu mana tempat beza dia. Kita tengok manusia ni boleh menulis, boleh buat kalah, tulis, lepas tu boleh baca. Lepas tengok lembu tak ada. Kalau gitu baca dengan menulis ni panggil tempat beza di antara lembu dengan manusia. Maka menulis dengan baca tu lah, itu dia panggil khassah. Maka tu pak ni lah takrif. Takrif indal mananti kau pak ni lah. Ada pun takrif dengan lafaz tadi, seperti bashar ialah insan, Ghadanfar ialah asad masalah. Hak tu kembali kepada lughah. Lughah ia takrif lafaz muradif masalah.
lafaz makna tula. Apabila melama makna tula boleh juga takrif tu. Hak tu takrif kembali kepada ahli lughah. Lafaz apa? Lafaz supa. Supaya kita tercabai apa cabai lada bahasa kita. Apa lagi? Hak tu supaya bajak paring apa paring? Apa paring? Bajak yalah tu. Panggil lafaz muradif. Takrif tu takrif lafaz muradif, lafaz makna searti. Ada pun yang ulama mati dah bahas masuk ada mabadi dia kuliah khamsah ni pak ni lah. Jadi takrif ijma ada dua, had dengan rasm. Tafsili ada pak, had tam, had nakis, rasmut tam, rasmun nakis. Maka hak afdalus syai' semula-mula benda takrif iaitu had tam. Tak kuasa yang kedua, tak kuasa yang ketiga, akhir kali ni. Mana tu hak ni hak itu dah tak agak dah. Mana tu tak lagi dah. Kalau kacau perah tak pun nak cari jenis tak temu. Jenis suatu benda tu. Nak cari fasa pun tak boleh. Su ada arah khasah. Cukup. Sabit itulah kita kata tengok supaya kita ngaji tauhid. Kita ngaji tauhid. Qudrat sifatul azali ila akhiri. Lepas tu kita ngaji mukhalafah. Tuhan tak serupa makhluk. Jadi Tuhan tak boleh kata jenis. Buat apa dia tak boleh kata jenis? Dan juga sifat dia boleh kata jenis. Jadi tak boleh tak ada dengan ini. Ni takrif mana ada jenis tak boleh. Pas nak buat gimana? Ulama takalin lebih dahsyat daripada ulama lagi. Perah otak dia tu lebih teruk pada ulama lagi sebab dia fikir hak ketuhanan. Apabila kita kena meroi kat ayat tadi laisa kamisyai. Berarti Tuhan tak boleh kata jenis. Apabila tak boleh kata jenis, tak ada hak tak boleh mula dah. Lucu dua-dua hak. Faslun cerak dah. Sebab fas nak beza dengan Tuhan ya. Nak beza di mana? Fi zati. Kalau itu tak ada khasah, khususiat. Kalau itu khususiat bagi kudrat ke apa? Ijab wa i'dam. Khususiat bagi iradat ke apa? Takhsis, yukhassisu mungkin bibak lima yazuzan alaih tengaji. Kalau takhsis apa dah? Khususiat bagi kalam dalalah. Khususiat bagi ilmu inkishaf ila akhiri. Dia panggil takrif khassah. Semua takrif dalam ilmu kalam takrif dengan rasmun nakis. Sebab Tuhan laisa kamisyai tak boleh kata jenis. Apabila tak boleh kata jenis, jadi ulama tak ada tak ada guna, tak ada dengan ni. Hak yang kepak ni. Tu pun ulama duk perah nak faham tu. Oh, dahsyat ulama. Nak kata juhud dia tu, itu baik natijah kata beza kudrat iradat, beza kudrat dengan ilmu. Beza kudrat dengan kalam masalah. Boleh beza tu. Kita mai asyik dah tu pun nak faham kalam dia tu pun susah dah. Kita nak faham ulama buat takrif tu payah dah. Pas kita nak buat sendiri. Habis tu kita haji mantik ni boleh kita faham ulama buat takrif tu utam sarah. Ulama buat takrif banyak dah ulama buat takrif. Kita pergi faham, oh tak apa dah kita. Kita pergi faham hak mana ahsan di antara takrif banyak-banyak tu, kita boleh tarjih masalah. Takrif banyak huruf. Perak. Boleh tarjih. Tarjih dengan mantik. Kita boleh tarjih. Hanya ahsan limaza misalnya. Kerana hak ni tak ada dengan jin sukari, hak ni tak ada dengan hatam. Hak ni tak ada dengan rasam. Maka hak dengan tam hak dengan rasam lebih ahsan hak masalah. Misalnya satu mustalahat. Ulama ni tak ada dengan hak tam. Hak ni hak nakih, rasmut tam, rasmun nakih. Pak kita boleh kata lagu tu. Kalau orang tak haji mati tak boleh hojat. Orang tak tam hak nakih sebab apa? Dia tak reti mana jenis mana pasal. Pak kita tengok ni jin sukari. Kita tengok kita boleh tahlil. Takrif hak ni guna. Lepas tu baik natijah lah kata takrif hak ulama ni lebih ahsan, lebih dakik. Sampai tu ulama digelarkan muhakkik tak muhakkik tu. Faham tak? Sama ada muhakkik takrif masuk istilah bagi ataupun masalah dalil dia tu kuat. Dua. Itu gila muhakkik lagi mudakkik pula lagi. Mudakkik, muhakkik. Kalau tidak agak Ayub ni dia panggil mahir, panggil tepat ukur dia. Sampai tu ulama pergi ni tarikh lebih asan. Maka ulama lebih ulama masa muhasyi, masa buat hasyiah Ibrahim Bajuri. Kita tahu Ahmad Dusuki, Ahmad Damenuhuri kita tahu. Ulama masa ni dia tengok masa sebelum dia tu iaitu lah Tafsirani Ibn Sanusi. Dia tatbik ulama tu duk tarikh tu mai pak ni buat tahqiq. Buat tahqiq. Tahqiq. Pas dari mana?
Kita ambil ukuran mana? Ha ni. Ni ukuran ni. Ukuran di kaedah ni. Cara nak kalau bab takrif. Pahala kita tak ajmatik nak faham mana? Nak wi nampak kata ya kata tahqiq wi kita nampak. Pas kita tak ajmatik tak apa. Jadi kita ni musallamah semata-mata. Terima semata-mata dengan kita tak nampak sebalik kata tahqiq ilat dia tu. Kadang-kadang kita tak tahu ya ilat kau anak ni kuat dah ni. Kadang senyap. Kita pula orang ngaji pula kita kena royak alasan dengan apa? Ha ni kena guna ni. Sampai kali duk kadang tak ada duk iktiraf pro. Waktu rida waktu uji pada mai. Pada iktiraf banyak kena iktiraf tak ada dah baik habis kat tu kemudian kita jawab luar syarat pada takrif. Nampak dah? Jadi takrif mahiyatus syai' ataupun kita nak takrif kan benda majhul suatu benda tak lari pada pak ni. Tafsilat. Makna kalau kita pergi menyalahin ni jadi benda majhul tu jadi tak jadi maklum papilo. Benda hak majhul tu benda hak kita tak erti tu jadi tak erti semua. Jadi tak gambar semua. Kenapa? Kerana kita takrif menjalankan kaedah. Kalau gambar pun gambar ghair mutabiq li waqi'. Seperti kita takrif kat insan, bila demo pakai kata lembu pun masuk juga insan. Jadi orang dengar ataupun orang pergi pakai takrif pun jadi pakai salah lah. Jadi lafaz insan nasbah dia majhul semua. Sebab apa? Sebab yang kita mulai hutai kaki pak pun kita manusia. Temu ibu lalu manusia kok lipah-lipah you kata manusia belaka. Sudah lipah pun manusia. Apa tak? Tikus pun manusia. Buat anda takrif tak kena dengan kaedah. Apabila tak kaedah natijah yang ada tu jadi fasad. Habis tasawuf dia penting. Apabila fasad tasawuf lazim pada tu fasad pula hukum. Takutnya hukum tu. Hukum tu kalau dia ada hukum tak boleh, hukum sah, hukum syirik, kufur. Duk gaduh hukum tu tasawuf dia, tu tasawuf geti tunggu lagi dah gapo makna syirik. Duk gaduh kata orang nak kufur tak kufur, syirik tak syirik. Tu dia tu tasawuf boleh lagi. Tu di musibah tu. Musibah gaduh nak hukum tu tasawuf tak habis lagi. Dah habis. Baik. Patut dia takrif syarat takrif banyak. Syarat tengah pada takrifnya semua ni. Sama ada pak takrif ni ia ada syarat supaya laka. Mana pertamanya kena jami'an mani'an. Biasa dengar tak jami' mani'? Jami'an mani'an. Apa jami' mani'? Soalan kata lafaz insan ni dia panggil apa? Dia panggil mu'arraf. Hak ni tak kena ni kena macam mu'arrif. Lafaz insan ni panggil mu'arraf, benda yang kita nak takrif. Dia panggil mu'arraf. Hayawan natik, jismu natik, hayawan katik ataupun jismu katik. Semua ni panggil apa? Qaulus syarih. Ataupun panggil takrif ataupun panggil mu'arrif. Tiga istilah Anatullah. Nampak tak tu? Jadi insan ni lafaz yang kita majhul ataupun lafaz yang kita nak takrif panggil mu'arraf. Patut takrif yang semua ni dia panggil takrif ataupun qaulus syarih ataupun mu'arrif. Tiga. Lepas tu syarat tengah pada takrif hak besar kali kena jami' mani'. Apa jami'? Jami' kena melengkapi. Afrad bagi makna saat ni tu jangan keluar wala satu pun supaya kita takrif apa. Kita gabung sini dah. Masalah kita takrif buat mudah di ambil insan dah. Tarik insan masalah. Nak wi jami' apa jami' kena melengkapi. Pahala kita ada jami' guna kita takrif. Kita takrif hayawan katib bil fa'. Masalah. Gapo insan iaitulah benda hidup hok panas tulis selalu dah. Hok panas tulis. Peribadatunya hok tak panas tulis bukan manusia. Jadi kalau kita takrif lagu ni, jadi afrad ni, afrad kita hanya lupa, matik kena gambar afrad. Jadi afrad bagi insan tadi, ni misalnya insan mana afrad dia Bani Adam. Kullu Bani Adam. Pada hayawanatik mana afrad dia? Iaitulah hak pandang menulis selalu dah. Berarti budak kecil tak pandang menulis tak anggap insan.
Bukan. Lepas tu orang yang tak mengaji tak boleh panggil insan. Dia panggil tak jamak. Jadi soalan tadi antara mu'arraf dengan mu'arrif, afrod dia banyak mu'arraf. Tak sah, tak ada guna. La yasih. Tak ada jamak. Pas kalau tak ada manik guna, tak apa manik. Jadi benda luar boleh masuk dalam. Benda hak bukan manusia boleh masuk dalam manusia. Seperti kita takrif apa? Insan juga. Kita takrifnya hayawan apa? Hayawan hassas. Benda hidup lagi pula yang ada penceraan. Benda hidup yang ada penceraan. Kalau gitu insan mana afrod ya Bani Adam. Lepas tu hayawan hassas Bani Adam pun masuk. Lembu pun masuk juga. Lembu masuk juga. Tu panggil tak ada manik. Jadi benda luar boleh masuk. Kita tak ada sekat pagar. Kita buka pagar kita besar, pagar kita nak masuk manusia semua. Tapi bila manusia masuk dah tu kita tak katuk lembu pun masuk, kubah pun masuk, kucing pun masuk, tikus pun masuk. Kenapa? Kerana tikus pun panggil haiwan hassas. Tikus pada penceraian tengok hidungnya kuat. Oh, hidung tak boleh buat tak kalau makan dia habislah. Kucing berdahsyat ni. Hidung dia tu penceraian. Dah. Burung. Oh, burung mata tajam. Burung sewah. Lu duduk jauh nampak. Penceraian dia. Dah. Kalau gitu takrif lagu ni pun tak sah. Sebab apa? Afrad mu'arraf. Afrad mu'arraf lebih sikit daripada afrad mu'arrif. Jadi gitu. Tak sah. Pas guna hak kena. Iaitulah kena insan, hayawan natik. Apabila haiwan natik, mana ini? Benda fikir. Jadi afrad mu'arraf dengan afrad mu'arrif tasawi. Kena guna. Baru sah takrif. Ni hak takrif. Hak takrif hak mu'tabar. Di antara afrad mu'arraf dengan afrad mu'arrif tasawi. Apa tasawi? Afrad tula. Jadi afrad insan ialah ain tula. Diri tula dah dengan afrad mu'arrif. Afrad mu'arrif pun hak tula dah afrad mu'arraf. Inilah takrif hak mu'tabar di sisi ulama semua indal jami'. Kalau kita takrif, bisa takrif suatu benar dia lagu ni. Jadi lagu ni mana hak ni tak boleh guna, tak boleh takrif lagi. Tak boleh duk sebar lagi benda. Misalnya benda baru, benda hadis, hawadis baru banyak okey. Lepas tu kita buat istilah. Apabila kita buat istilah, kita ijtihad. Nak takrif guna istilah ni. Apabila kita ijtihad tu dah tengok-tengok tak ada jamak. Tengok tak ada manik. Yang ada nak sebar. Yang ada sebar. Apabila kalau kita sebar istilah lagu tu jadi syubhat. Kita kira dia diguning. Kenapa? Kenapa dia diguning? Jadi afrad mu'arraf dengan afrad mu'arrif tasawi. Sama ada kita tak. Hak ni hak tam. Begitu juga hak nakis. Jismu natik pun sama juga. Begitu juga jismu katib hayawan katib bil kuah atau katib saja bil kuah. Jadi afrad sama. Yang katib bil fa'. Kalau katib bil fa' di rupa ni apa bil kuah isti'dad berarti budak tu. Budak walau tak pandai menulis tapi dia boleh persiapan untuk menulis. Dia panggil bil kuah. Ni setengah pada syarat takrif kena jami'an mani'an. Apa jami'? Kena melekapi. Nyanyi benda hodok le kane kelecak keluar tu baik nyanyi. Tu jami'. Manik ke apa? Manik nyanyi benda luar masuk dalam kandai kita. Berartinya kena duk stokoh pak dia. Tak boleh keluar, benda nak boleh masuk. Itu panggil jami'an mani'an. Oh susah takrif. Sampai kata juhud ulama ni. Kalau kita tak haji mati tak nampak kata sungguh ulama. Kita wasapa ulama takrif. Ya apa pernah mikir kita pernah mikir. Jadi gitu. Jadi kata dah. Hum rijal nahnu rijal gitu dah. Sebab dia tengok ulama buat dah. Pasti dia fasih aku buat boleh apa tu. Ya kamu ke ulama buat mudah balik dok takrif sosok. Dah. Baru kita tengok sini dah. Lepas tu boleh ukur kita boleh buat dak ni. Boleh tatbik dak di antara mu'arraf dengan mu'arif ni ditasawi ni. Namun yang diguning saja. Tak boleh buat kira.
tak diiktibarkan ahli ilmu di sisi ahli ilm. Tak, kalau kira kita sore tak kira. Pak kita sore kita gapo? Kita di gapo? Kita ulama. Bila. Lepas tu ta'rif. Ta'rif satu lagi nyanyi duk jadi daud. Apa daud? Dah, kita apa dah? Nyanyi duk jadi daud. Gapo? Tawaqqafu dah. Nak getik wa tarakkafu gapo ma'rifatul mu'arrif ala ma'rifatul mu'arraf. Tak boleh aku tu. Lagu mana? Syarat yang keluar daripada ta'rif nyanyi bila aku tu. Sebab guna? Sebab asal dia asal mu'arraf ni majhul. Perak. Asal mu'arraf ni majhul. Berartinya cara nak wujud pasal dia kena tertib maklumat. Berarti le ta'rif ni panggil maklum. Betul tak? Dia kena maklum. Apabila maklum, barulah benda hak ni tukar majhul ni maklum. Duk tak duk dalam ta'rif ni majhul juga. Jadi dah pusing dulu. Lepas tu majhul ni nak tahu ta'rif nak tahu mana? Kena tahu daripada mu'arrif supaya kita kata ta'rif sukun. Masalahnya sukun. Apa sukun? Ada muharakah. Nah, salah. Ni majhul kita kata. Andai yang kita majhul. Gapo sukun majhul nak sebab kita tak tahu. Majhul. Lepas tu ulama ta'rif. Ada muharakah. Syak. Tak erti pula harakah. Gapo harakah? Ada musukun. Ada musukun. Sukun kita majhul. Ada tak? Jadi sukun kita majhul. Pasti kena ta'rif. Dalam ta'rif kita tu ada majhul lagi. Tak boleh sabit tu apa dah? Dia kena jadi maklum. Lafaz dalam ta'rif tu kita kena maklum. Jangan jadi majhul. Kalau majhul pun jangan terhenti dia tu kepada mu'arraf depan. Ni boleh kita kata gapo harakah? Mahiyal harakah. Ada musukun. Lepas tu mahwa sukun. Ada muharakah. Mahiyal harakah ada musukun. Jadi daud. Jadi natijah tak tubik natijah sahabat. Tak tahu siapa bila. Sebab terhenti mu'arrif atas mu'arraf. Alla yatawaqqafu mu'arrif 'alal mu'arraf. Jangan terhenti mu'arrif atas mu'arraf. Alla yatawaqqafu dah. Taqafu apa? Mu'arrifu 'alal mu'arrafi. Jadi seolah kata kalau kita maklum dah lain masalah. Pas tak boleh kau nak takrif aku ni. Masalah dah. Boleh sekiranya kita tahu dah harakah. Andai yang kita maklum dah harakah. Kita nak takrif sukun ada muharakah. Tak apa. Hak ni ayatnya sekiranya kalau kita majhul juga harakah. Di mana dalam juzuk takrif kita tu majhul lagi. Pas majhul tak apa lagi majhul tu. Jadi terhenti majhul ta'rif kepada depan ni. Hak tu jadi musibah, tak boleh takrif begitu. Jadi kita kata apa mana sukun majhul. Ada muharakah, siap. Tak erti pula harakah. Mahiyal harakah kita buat soalan pula. Lepas tu orang jawab tu ada musukun. Pasal ni mahwa sukun pula. Ada royak no. Ada muharakah, mahiyal harakah, ada musukun, mahwa sukun. Jadi dah musing itu. Duk musing itu. Apabila duk musing itulah jadi daud. Daud jadi natijahnya kelima sukun tak jadi maklum sampai bila-bila. Maka tak sah takrif lagu tu. Kalau kita tahu dah harakah tak apa. Boleh. Tapi kena kait lah sini ni. Kaitnya harakah kita tak tahu lagi. Sampai itu dalam takrif ni kita kena maklum. Sampai itu kita ngaji tartib maklumat. Tartib maklumat. Kita ngaji mantik lah. Mana? Gapo fikir ni gapo fikir? Tartib maklumat sebab kita kata as-sukun. Kita mikir sukun gapo sukun? Ada mikir dah. Pada mikir gapo makna mikir? Tartib maklumat, susun maklumat. Litawassul supaya siapa kepada majhul, siapa kepada sukun. Faham ni? Kita tartib majhulat. Bukan maklumat dah. Pak majhulat saat ni tu tawakkuf ala tu tak boleh mula. Sebab termikir-mikir ni kita susun maklumat. Susun benda yang kita tahu dah. Supaya gi siapa kau dah majhul depan tu, dia di majhul pusing jadi maklum. Kita susun maklumat dah.
sudah usul maklumat kita gambar. Bergambar tu gambar depan ni. Gambar depan ni hak asal macam jadi maklum. Lepas tu syarat pada tengah ada takrif lagi, jangan dalam takrif ada lafaz au li syak. Au li syak. Au menunjuk makna syak. Masalah kita kata hayawan, kita kata dah tak insan. Tarik insan ke apa? Hayawan natik au dhahik. Au tak boleh tarik. Au li syak. Jadi orang nak tahu hok mana satu dua ni. Tak tetap. Dua bukan syarat. Au tu makna tu pilih. Pas mana satu? Berartinya kita ambil mana satu zon, tak ada yakin sahabat. Sahabat itu tak sah takrif dengan ada au. Au ni membawa di syok. Syok mah itu syai. Hayawan natik ke hayawan dohik? Masalah kita kata dah. Natik ke dohik? Dohik tu tak asing natijah. Sebab kita sebut ail mana yakin. Ail kena beritahu dengan yakin. Lepas ni duk main au tak boleh juga. Habis itu tak boleh takrif, jangan buat au. Dan juga dalam takrif tak boleh berhukum. Hukum. Lepas tu lepas kita ngaji mata jemiah dah. Kita ngaji al-muqtada apa jawab ismu marfu'. Apa ni hukum ni? Ni hukum ni. Kalau itu mata jemiah tak erti mantik masalah dah. Sebab syurutul mantik setengah pada apa? Syurutul ta'rif setengah dia jangan alla tadkhul ahkam. Jangan masuk hukum di dalam. Jangan masuk hukum dalam ta'rif. Apabila masuk hukum, jadi apa hukum? Hukum ni makna apa hukum? Al-hukmu 'ala syai' farun an tasawwuri. Pak kita tak tasawur lagi kan dengan hukum masalah dah. Misalnya kita kata mubtada kita tak tasawur lagi. Kan lagi berhukum. Andai kita kata sebab hukum ni farun an tasawwuri. Pak ni tak ada tasawur lagi, pak kan ada hukum. Jadi balik. Tak sah. Pak ni pahala mata jumiyah. Kita ngaji mata jumiyah dah. Sebab al-marfu' di sini ia sebut dah dulu. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal alifu wan wan nun. Berartinya hak tak lehnya hukum kita tak tahu lagi. Sebab hukum ni far'un tasawwuri. Berarti kita tak boleh hukum selama kita tak tahu lagi. Tapi benar dah tahu dah tak apa. Berartinya tuan sahibul mats ni mana orang mantik dah. Sebab yo ya dah dulu. Kalau gitu al-marfu' ni kita gambar sebut isim hak boleh terima alamat rafa'. Jadi lihat otak kepala kita sebut marfu', isim hak boleh terima salah satu pada dhammah. Ataupun alif, ataupun waw. Adapun nun ke isim. Nun tu kepada fi'il. Ada yang kalau sahib Asin Haji rahimahullah ta'ala tak ada sebut sebelum tu, maka sah boleh iktiraf, tak kena tak boleh. Sampai setengah ulama yang iktiraf, kalau kita baca hasyiah mata jemiah, okay? Setengah ulama iktiraf kan, setengah pada syarat takrif jangan masuk hukum. Kenapa di Asin Haji masuk hukum? Artinya takrif di Asin Haji tak sah, la yasih wa ujiba. Ulama jawab jadi jawab terkena makna qabla sebelum pada ulang Asin Haji nak sebut bab mutada, bab fa'il, segala aksamu marfu'at, jadi Asin Haji dah sebut dah alamat rafa'. Berarti dah madah dah. Apabila dah maklum dah boleh boh. Ya kaitnya sekiranya kalau kita tak tahu lagi. Kita tak tahu rafa' lagi, tak tahu lagi. Tu semua setengah daripada syarat takrif. Lepas tu setengah ada lagi yang ada lafaz majaz, lafaz mustarak, lafaz satu lafaz buat jadi faham dua makna. Masalah kita takrif ke apa? Kita takrif buat jadi keliru ke. Lafaz tu apa dah? Orang dengar faham makna lain. Sebenarnya ia ada satu lafaz ada banyak makna ke. Supaya kita kata takrif suatu benda dengan lafaz kita tak al-ain.
Al-ain masalah suatu benda asyai boleh kita kata dah. Az-zahab ataupun al-jasus masalah. Dapat jasus al-ain masalah dah. Pada al-ain ni ain ni jasus ni mata gelak dah. Kita tak al-ain. Patut orang faham tak al-ain kadang-kadang dia faham anggota. Kadang-kadang dia faham mata air. Kalau gitu al-ain lafaz mustarak. Tak boleh juga buh dalam ta'rif. Lafaz mustarak. Lafaz yang orang keliru faham kata makna tu ada banyak makna. Illa bil qarinah. Ada qarinah lafaz kata makna tu pakai hak tu masalah. Adapun kalau tak ada qarinah, tak ada benda yang menunjuk kata makna tertentu, kita gibuh lafaz mustarak oleh ta'rif. Bo yo ning gi faham makna lain. Orang ni pula gi faham makna lain. Seorang ni gi faham pula makna lain. Mana faham dia boleh pergi belakang sebab tak ada menentu mana hak mana. Sebab ain ni lah. Ain boleh makna anggota ni. Ain boleh makna jasus. Ain boleh makna mata air. Dah. Jadi ain ada banyak makna. Lepas tu kita tak tahu, kita tak menentukan alamat kata ain ni makna gon ni. Maka tak sah dalam ta'rif lafaz mustarak. Lafaz yang berbilang makna. Sebab itu kita tak, sebab susah nak buat ta'rif. Lafaz kita nak susung tu. Lafaz mengapa? Yang dia boleh. Lepas tu yang dia boleh lafaz gharib. Lafaz yang berhajat pada kena buka komuh besar-besar. Jadi lafaz tu kita tengok komuh biasa tak temu. Kena buka lisan Arab. Hok jilid panjang tu. Tak boleh juga lafaz gharib. Lafaz yang susah. Sebab lafaz ni jadi seolah kata apa dah? Depan ni mu'arraf ni majhul dah. Dia tak ada buh ta'rif ni lebih majhul lagi. Dalam ta'rif ni ada lafaz hok dahsyat lagi majhul. Jadi benda ni tak dimaklum apabila ana lekat sini ni, lekat dalam ta'rif ni. Dalam ta'rif benda majhul. Supaya kita kata gini kita buat ni. Al-asad masalah. Al-asad apa asad tak erti. Pak kita buat ta'rif kata ghadan fard. Apa pula ghadan fard? Lengah kali pertama ni ghadan fard masalah. Misalnya mahwal asad kita kata huwa ghadan fard. Sudah. Duk majhul dah. Duk gelak dah. Gelak. Jadi tak faedah ni. Tak asal maksud. Sebab apa? Ini majhul. Hak ni jadi majhul lagi. Tu juga ta'rif nak dimaklum. Sebab itu kita tak boleh guna lafaz payah dari ta'rif. Guna lafaz mudah-mudah. Lepas tu lafaz mudah-mudah jangan apa dah? Jangan duk ada mustarak, jangan duk ada au tak ning. Lepas tu lepas tu kena kaedahnya di antara mu'arraf dengan mu'arrif kena jadi tasawi. Jangan jadi ni, jangan jadi gini. Kalau jadi guning tak ada maka tak sah. Habis kat tu. Kemudian kata musannif kita insya-Allah muhadarah qadimah kita akan masuk pula mabadi tasdiqah. Hari ni alhamdulillah kita dah habis satu bahagian dalam mantiq besar iaitu tasawur. Habis. Mulai pada bab dalalah hingga sampai qaulus syarih. Jadi alhamdulillah insya-Allah muhadarah qadimah kita akan nak masuk satu bahagian mantiq pula iaitu tasdiqah. Mula tasdiq maka ada mabadi ada maqasid. Kita akan mulai ialah al-mabadi. Mabadi bagi tasdiq ya al-qadaya wa ahkamuha. Al-qadaya wa ahkamuha. Maka qadaya ni salah satu mabadi tasdiq. Insya-Allah muhadharah qadimah kita akan masuk al-qadaya. Dengan kata musannif kita al-qadiyatu qaulun yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi aw kazibun. Wahia imma hamliyatun ka qaulina zaidun katibun wa imma syartiyatun muttasilatun ka qaulina in kanat syamsu tali'atan fannaharu mawjudun wa imma syartiyatun munfasilatun ka qaulina al-adadu imma an yakuna zawjan aw fardan wallahu a'lam.